Pada hari ini kita akan belajar tajuk pendidikan kesihatan tahun 6 iaitu bertajuk risiko tingkah laku seksual. Risiko tingkah laku seksual. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, di akhir pembelajaran kamu akan dapat memahami risiko tingkah laku seksual dan kesan tingkah laku seksual. Standard pembelajaran 1.2.2 memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual. 1.23 memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga. Okey. Tingkah laku seksual menyebabkan pelbagai risiko berlaku kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Pilihlah cara hidup yang sihat untuk menjalani kehidupan sebagai remaja yang sihat. Okey, risiko jangkitan penyakit seksual. Kita akan belajar risiko iaitu hubungan seks bebas boleh menyebabkan risiko jangkitan seperti yang pertama gonoria, yang kedua sifilis, yang ketiga ketuat kelamin ataupun WAT, yang keempat iaitu herpes simplex, yang keempat herpes simplex. Okey, kesan yang pertama menyebabkan gangguan emosi. Yang pertama, yang kedua hubungan keluarga terjejas, hubungan kekeluargaan terjejas. Yang ketiga, beban kewangan kepada pesakit untuk proses penyembuhan. Yang banyak beban kewangan, penggunaan duit mengakibatkan banyak untuk berubat untuk jadi sihat semula, mengakibatkan beban kewangan. Seterusnya, risiko kehamilan. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan kehamilan kepada remaja perempuan. Seks bebas bahaya kepada remaja perempuan, bahaya juga kepada lelaki. Kesan dia, kehamilan luar nikah menyebabkan aib iaitu maruah diri tercela. Keciciran dalam pelajaran akibatkan tidak boleh pergi sekolah, rasa malu dan tekanan emosi kepada diri sendiri dan keluarga. Tekanan emosi mengakibatkan emosi terganggu, emosi muram, rasa marah-marah, bahaya pada kesan. Seterusnya, individu terdorong untuk melakukan pengguguran dan bunuh diri. Individu terdorong untuk melakukan pengguguran dan bunuh diri. Ini lagi bahaya sehingga mengakibatkan bunuh diri sebab berlaku hamil luar nikah. Bila anak itu dah lahir, macam mana nak menjaganya? Kerana perlukan pekerjaan, perlukan duit, perlukan masa sehingga terabai kerjaya dan juga pelajaran. Seterusnya, yang kedua, risiko ketagihan. Risiko ketagihan iaitu tingkah laku seksual menyebabkan ketagihan untuk melakukan aktiviti seksual. Individu ini biasanya terperangkap dengan perbuatan seperti aktiviti seks bebas dan melanggar pelacur. Individu ini biasanya terperangkap dengan perbuatan seperti aktiviti seks bebas dan melanggar pelacur. Ini bahaya, mengakibatkan mudarat kepada diri dan juga masa, mengakibatkan risiko ketagihan. Sehingga tengok gambar ni, gambar bermain laptop melayani, bahaya melayani web ataupun laman web lucah. Kesan menyebabkan gangguan seksual dan jenayah seperti rogol, masalah psikologi dan emosi di rumah dan sekolah. Keadaan diri tidak bermaya, lemah dan kurang daya tumpuan, kurang fokus di dalam kelas. Diri tidak sihat, mengantuk, lemah dan kurang daya tumpuan. Ini bahaya kesan dia setelah ketagihan, penggunaan
internet, penggunaan komputer, penggunaan laman web yang bahaya, yang lucah. Risiko HIV. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan jangkitan virus, kurang daya tahan penyakit atau HIV. Ini lagi bahaya, hubungan seks bebas yang berlaku dengan apa? Dengan seks bebas. Ada juga berlaku dengan jangkitan perkongsian jarum, itulah berlaku HIV. Ini bahaya, jangan kita terlibat ya. Kesan dia, individu yang dijangkiti HIV biasanya dipandang serong oleh masyarakat. Dipandang serong, selalu berkata negatif, memperlekehkan, mengata bukan-bukan ya, rosak maruah diri dan keluarga tercela. Situasi ini boleh menyebabkan tekanan emosi kepada diri dan keluarga. Pesakit juga mudah dijangkiti pelbagai penyakit lain kerana virus ini melemahkan sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Dah kena HIV, dia akan berjangkit dengan penyakit-penyakit yang lain, mengakibatkan risiko jangkitan penyakit lain ya. Risiko AIDS, risiko A. Individu yang dijangkiti HIV, virus HIV berisiko tinggi untuk mendapat penyakit AIDS, iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Itulah AIDS, singkatan untuk AIDS. Kesan dia memang bahaya, peluang untuk sembuh sangat tipis. Ramai yang kena AIDS, kebanyakannya menemui ajal, mati. Tekanan emosi dan mental semakin meningkat sehingga pesakit terdorong untuk membunuh diri. Bahaya. Ini jangan terlibat, perlu berwaspada dan jangan terlibat. Cara untuk mengatasi tingkah laku seksual. Ini cara-cara penting. Cara untuk mengatasi tingkah laku seksual. Yang pertama, mendidik diri anda tentang pembangunan seksual. Tahu ilmu tentang seksual itu, jangan terlibat dengan tanpa ilmu, bahaya. Dapatkan bantuan dari ahli keluarga, guru atau badan kebajikan apabila diperlukan. Penting untuk berkongsi masalah dengan ahli keluarga terdekat, ibu atau bapa. Penting untuk berkongsi masalah anda. Cara untuk mengatasinya lagi iaitu elakkan membaca novel romantis atau menggairahkan. Novel berbentuk seks ataupun berbentuk lucah haram dan tidak digalakkan. Elakkan daripada melayari laman web atau video lucah dan sebagainya. Ini bahaya kepada kesihatan kita. Cara seterusnya, cara untuk mengatasi, rakan sebaya, elakkan berkawan dengan rakan yang rosak akhlak dan gemar melakukan perbuatan yang merugikan atau sia-sia. Contohnya melihat video-video yang tidak sepatutnya. Seterusnya, telefon bimbit, hentikan menghantar dan muat turun SMS, sistem mesej ringkas, sistem pesanan ringkas dan juga gambar lucah. Hentikan, jangan terlibat. Seterusnya, internet, hentikan menghantar, berchatting, menonton, muat turun gambar lucah. Ini bahaya. Hentikan, jangan lakukan, jangan terlibat. televisyen, hentikan menonton rancangan hiburan dan lagu berunsur menggairahkan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu semua dapat sedikit ilmu untuk perkongsian pada kali ini. Jangan libatkan diri anda dengan tingkah laku seksual yang bahaya kepada diri sendiri ya. Jaga kesihatan, jaga minda, jaga hati. Sekian, terima kasih.